Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara bersuah kembali langsung dari Parlimen. Saya Andy Reza Rohadian dan ini hari pertama minggu kedua Parlimen yang ke-14. Baik, seperti biasa, berdasarkan aturan urusan mesyuarat AUM, Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara soalan-soalan yang bakal dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini adalah soalan daripada Ketua Pembangkang yang juga ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang meminta Menteri Tenaga dan Sumber Asli menyatakan sejauh manakah pemantauan pihak kementerian terhadap aktiviti pembalakan di kawasan hutan, khasnya di kawasan yang digazetkan sebagai hutan simpanan dan juga tindakan yang diambil terhadap kes-kes pelanggaran. Sementara itu, ahli Parlimen Beaufort pula meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan untuk membendung masalah penyalahgunaan media sosial terutamanya Facebook dan WhatsApp yang mencetuskan suasana kegusaran dalam kalangan orang ramai terutamanya berkaitan vaksin COVID-19. Baik, sementara itu pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan juga ada 3 soalan yang berkaitan dengan institusi pendidikan negara. 2 soalan diajukan kepada Menteri Kanan Pendidikan. Yang pertama daripada ahli Parlimen Jerai yang meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan kriteria utama pemilihan guru seramai 18,000 orang dan juga menyatakan keperluan sebenar kekosongan guru di seluruh negara. Soalan juga diajukan kepada Menteri Kanan Pendidikan. Ini diajukan oleh ahli Parlimen Cameron Highlands. Beliau mahu pihak kementerian menyatakan adakah kementerian bersedia untuk mengkaji semula ketetapan untuk membuka semula sesi persekolahan secara berperingkat untuk pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka mulai 1 September 2021. Sementara itu, ahli Parlimen Lumut pula meminta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan adakah kementerian ada menjalankan kajian berkenaan kesan pembelajaran secara dalam talian atau online terhadap kualiti graduan dan juga kadar pengangguran sewaktu pandemik COVID-19. Baik, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan akan diteruskan dengan sesi perbahasan usul titah diraja yang sebenarnya sudah pun bermula sejak hari Selasa minggu lalu. Antara intipati yang telah pun dibincangkan ataupun dibangkitkan ketika sesi perbahasan usul titah diraja pada Rabu lepas adalah mengambil kira kerajaan yang dikatakan tidak ada banyak dana untuk membantu rakyat. Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mencadangkan skim pinjaman mudah ataupun iSurvive diperkenalkan dengan caj perkhidmatan sebenar paling rendah untuk pinjaman RM3,000 hingga RM5,000 untuk setiap pemohon. Langkah itu dapat meningkatkan aliran tunai dalam ekonomi negara di samping membantu rakyat yang terjejas ketika pandemik COVID-19. Sementara itu, ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said pula menyatakan bahawa pembentangan rang undang-undang RUU anti lompat parti perlu disegerakan. Beliau mencadangkan agar RUU tersebut perlu digabungkan dengan RUU pemecatan ahli Parlimen lompat parti. Menerusi penggabungan kedua-dua RUU tersebut, beliau yakin ia mampu mewujudkan Parlimen yang lebih berwibawa dan lebih terangkum. Namun, akta berkenaan memerlukan mekanisme bersesuaian untuk memastikan sama ada wujud keperluan ahli Parlimen yang lompat parti dikenakan tindakan. Baik. Saudara, selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, kami juga boleh diikuti menerusi aplikasi RTM Klik. Kami akan bawakan insya-Allah sehingga pukul 12.30 hari nanti. Baik, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan-jawapan yang akan dijawab oleh ahli Parlimen yang berkaitan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih bagi Tuan Jadi Pertua. Soalan saya nombor 1. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Ahli Muhammad Sik. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan telah memperkenalkan 5 program bantuan subsidi dan insentif kepada industri padi dan beras negara bagi memastikan kelangsungan pengeluaran padi dan beras negara, di samping mampu menampung keperluan pasaran domestik dan menjanakan pendapatan pesawat. 4 program bantuan subsidi bagi input pertanian adalah Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan SBP-KP, Skim Insentif Pengeluaran Padi SIPP, Skim Baja dan Racun Padi Bukit atau HUMA SBRPB dan Skim Insentif Benih Padi Sah
IBPS. Manakala skim subsidi harga padi SSHP merupakan program bantuan subsidi bagi output pertanian apabila pesawar menjualkan hasil tanaman bagi mendapatkan insentif. Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI telah diperuntukkan sebanyak 1.53 bilion ringgit bagi meneruskan program bantuan subsidi dan insentif kepada pengusaha-pengusaha tanaman padi di Malaysia dalam memastikan kelangsungan industri padi beras negara serta meningkatkan taraf ekonomi pesawar. Keseluruhan bantuan subsidi dan insentif ini akan memanfaatkan kira-kira 300,000 orang pesawar di seluruh negara dengan mengurangkan kos pesawar sehingga 60% daripada jumlah keseluruhan kos pengeluaran padi. Sehubungan dengan itu, seperti yang disedangkan oleh Yang Berhormat, MAFI sememangnya sedang mengalihkan orientasi pemberian subsidi dan insentif daripada input kepada output secara beransur-ansur. Sebagai contoh, program bantuan output pertanian bersubsidi iaitu skim subsidi harga padi SSHP juga telah dinaikkan daripada RM300 kepada RM360 bagi setiap 1 tan metrik padi bersih bermula Januari 2019. Ianya bermatlamat untuk menggalakkan peningkatan produktiviti pengeluaran padi dalam kalangan pesawar. MAFI akan terus berunding dengan Kementerian Kewangan berkenaan pelaksanaan pendekatan pemberian subsidi dan insentif yang berasaskan output yang akan menggalakkan pesawar untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran padi di samping mewujudkan self-regulated industri secara beransur-ansur serta mengurangkan penglibatan dan pemantauan kerajaan di sepanjang rantaian pengeluaran padi. Walau bagaimanapun, sebarang pengurangan atau penarikan bantuan subsidi dan insentif input pertanian secara drastik adalah tidak disyorkan pada masa ini kerana ianya akan menjejaskan pendapatan pesawar secara langsung. Malah hasil kajian empirikal kesan subsidi ke atas pengeluaran padi dan pendapatan petani oleh Universiti Putra Malaysia pada tahun 2019 menyatakan bahawa kedua-dua subsidi dan insentif berasaskan input dan output masih diperlukan untuk memastikan pulangan lestari kepada pesawar pada masa ini. Dalam hal ini, pendekatan ini akan dilaksanakan secara dengan perancangan yang teratur dengan mengambil kira semua aspek secara menyeluruh. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, buat masa ini kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi dan insentif berasaskan input dan output di mana kerajaan juga telah menawarkan kontrak kepada Pertubuhan Peladang Nafas untuk membekal dan menghantar input pertanian di bawah SBP-KP dan SIPP bagi tempoh 1 Julai 2021 hingga 31 Disember 2023 bernilai 1.82 bilion ringgit. Walau bagaimanapun pada masa yang sama, meskipun pemberian bantuan subsidi dan insentif dilaksanakan bagi industri padi dan beras negara setiap tahun, namun MAFI mendapati bahawa produktiviti kedua-dua kawasan Jelapang dan luar Jelapang yang diukur melalui SSL tahap sara diri masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini, MAFI sedang giat melaksanakan transformasi dan pembaruan industri padi beras negara dan dalam tempoh jangka masa pendek, sederhana dan panjang bagi meningkatkan SSL ke tahap 75% dalam rancangan Malaysia ke-12. Pendekatan baru antara lain adalah pelaksanaan program Smart SBB ataupun Smart Sawah berskala besar yang sedang giat dilaksanakan di beberapa lokasi tertentu di negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tambahan pertama. Terima kasih Terbetul. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan dan komitmen terus kementerian meletakkan kepentingan petani dan juga memastikan pengeluaran makanan kita akan terus kekal. Soalan saya, adakah pihak kementerian dapat melihat satu lagi bantuan khas yang pernah dilaksanakan sebelum ini iaitu 2018, bantuan khas menunggu musim menuai, iaitu kita membantu para petani kita yang menunggu masa untuk beralih musim ketika mana suasana luar jangka yang selalu berlaku di ladang-ladang, di sawah-sawah seperti banjir, kemarau dan sebagainya. Begitu juga soalan saya yang sedikit tambahannya iaitu
pernah kerajaan telah melaksanakan program subsidi baja bayu yang dilaksanakan pada musim 1 2020 yang lalu dalam program dalam skim insentif pengeluaran padi SIPP. Adakah Kementerian bercadang meneruskan lagi subsidi baja bayu ini dalam usaha untuk meningkatkan kesuburan tanah dan nutrien yang telah pun lengkap dalam laporan soil profiling yang dilaksanakan oleh pihak kementerian sendiri di sawah-sawah kita? Terima kasih, Yang Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Yang Muhammad Sheikh. Bantuan subsidi baja bayu dengan mikrob ni dan juga bantuan subsidi bantuan khas tunggu musim ada merupakan dua bantuan yang dibuat oleh kementerian dalam bentuk one off. Bantuan subsidi baja bayu umpamanya dilaksanakan selama 2 tahun daripada 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021 yang melibatkan peruntukan sebanyak hampir 116 juta ringgit. 1,000 juta ringgit. Sementara bantuan subsidi tunggu musim itu, bantuan khas tunggu musim, satu bentuk bantuan one off yang melibatkan bantuan sebanyak RM200 untuk jangka waktu 3 bulan. Seperti yang saya katakan, kedua-dua ini adalah bantuan bentuk one off yang dilaksanakan bagi tujuan-tujuan tertentu. Kita melihat mengambil maklum tentang cadangan untuk mewujudkan sebeli bentuk bantuan ini. Walau bagaimanapun, seberang bantuan serupa ini akan tertaluk kepada peruntukan dana kerajaan yang dipegang oleh Kementerian Kewangan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Tangga Batu. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, bercakap tentang industri padi dan mendengar jawapan Yang Berhormat Menteri, tidak syak lagi, industri ini antara yang menerima subsidi yang paling lumayan. Alhamdulillah. Namun hakikatnya adalah pengeluaran padi di negara kita adalah yang paling rendah berbanding negara ASEAN yang lain. Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia. Bank Pembangunan Asia satu ketika pernah membuat kajian dan mengesahkan ketika hasil rendah, kos pengeluaran padi per kilogram kita yang tertinggi di ASEAN. Jadi, ketika 1 juta keperluan beras di negara kita, kita masih bergantung pada import sebesar 30%. Ketika Yang Berhormat Menteri tadi berkongsi kepada Dewan tentang banyaknya subsidi dihasilkan, saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, apakah lagi ikhtiar untuk meningkatkan hasil penanaman padi? Kerana jika ini berhasil, dua perkara dipenuhi. Pertama, menampung keperluan padi negara, beras, dan yang kedua, meningkatkan taraf kehidupan penanam padi yang sekarang berada di lantai bawah kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, industri padi beras merupakan satu industri yang highly subsidized di Malaysia. Contohnya, subsidi yang dibagi oleh kerajaan untuk satu hektar berjumlah sebanyak RM4,217.23. Inilah kos yang diberi oleh kerajaan untuk 1 hektar tanah sawah di negara kita. It is a highly subsidized industry kerana kita melihat bahawa padi beras merupakan makanan penting dan merupakan tanaman yang penting bagi negara kita. Sebab itu kita melihat berbagai bentuk pendekatan-pendekatan baru dan menambah baik pendekatan-pendekatan yang ada sedia ada untuk satu, meningkatkan hasil pengeluaran negara dan juga untuk meningkatkan pendapatan pesawah di negara kita. Seperti yang saya katakan tadi, pendekatan sawah berskala besar SBB merupakan satu pendekatan baru yang dibuat oleh Kementerian Kerajaan untuk melibatkan penglibatan pihak industri bersama dengan pesawah bagi meningkatkan pengeluaran padi di negara kita. Kita akui bahawa kebanyakan kawasan jelapang kita, average productivity adalah lebih kurang 3,5 metrik tan per hektar.
Tetapi jika dibandingkan dengan ladang-ladang swasta di negara kita juga, penghasilan padi boleh mencecah hingga 10 dan 12 metrik tan per hektar. Ini mengajar kita bahawa perlu satu bentuk pengurusan sawah yang lebih efisien di negara kita. Sebab itu konsep sawah berskala besar SBB adalah merupakan satu pendekatan baru yang diolah oleh kerajaan untuk bertujuan untuk meningkatkan SSL negara, pengeluaran hasil padi negara dan juga pada masa yang sama meningkatkan pendapatan pasawan di negara kita. Terima kasih. Soalan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Terima kasih. Soalan kedua. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Ketua Pembangkang. Soalan mengenai aktiviti pemantauan aktiviti pembalakan di kawasan hutan, khususnya di hutan simpan. Tuan Yang Di-Pertua, pengurusan hutan di Malaysia adalah berteraskan kepada satu prinsip, iaitu pengurusan hutan secara berkekalan ataupun dengan izin Sustainable Forest Management (SFM), dan ini adalah selari dengan dasar perhutanan negara kita Malaysia. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melaksanakan pelbagai pemantauan terhadap aktiviti pembalakan, khususnya di kawasan hutan simpan kekal atau HSK, melalui jabatan-jabatan yang ada di bawah kementerian ini, khususnya Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, dan juga jabatan-jabatan perhutanan di negeri-negeri di Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Antara langkah pemantauan yang telah diambil oleh kementerian dan juga jabatan-jabatan berkaitan, secara umumnya ada 7 langkah. Yang pertamanya, kerajaan mengadakan pengawalan terhadap pembukaan kawasan usaha hasil, iaitu melalui pelaksanaan apa yang disebut Catuan Tebangan Tahunan ataupun CTT, yang mana CTT ini diluluskan oleh Persidangan Majlis Tanah Negara yang ditetapkan selama setiap rancangan Malaysia, iaitu 5 tahun sekali satu CTT ditetapkan. Penetapan CTT berasaskan kepada keupayaan pemulihan semula jadi atau Natural Regeneration Capacity bagi setiap kawasan yang diusaha hasil. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, untuk rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 hingga 2025, CTT yang diluluskan oleh MTN adalah sebanyak 188,550 hektar untuk 5 tahun. Maknanya setahun sekitar 37,710 hektar untuk semua negeri-negeri. Dan sebagaimana kita tahu bahawa CTT adalah melibatkan kawasan hutan simpan kekal, tetapi ianya yang dikategorikan sebagai hutan simpan kekal pengeluaran dan bukannya hutan simpan kekal pelindungan. Langkah yang kedua ialah pelaksanaan pensijilan Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification ataupun MCNI bagi negeri-negeri yang terlibat dengan aktiviti pengeluaran hasil kayu balak. CJ ini adalah sebagai satu kayu pengukur pelaksanaan prinsip SFM yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Yang ketiga, melaksanakan aktiviti penguasaan hutan secara bersepadu, di mana bukan hanya Jabatan Perhutanan tetapi juga dilaksanakan bersama jabatan-jabatan lain, PBT, Pejabat Tanah, PDRM, JPJ, Perkhidmatan dan sebagainya. Ada juga unit risikan untuk merisik pencerobah hutan, dan juga digunakan teknologi terkini FMRS ataupun Monitoring Using Remote Sensing, GIS, Geographical Information System, GPS, Global Positioning System. Yang keempat, juga adanya unit integriti di dalam kementerian ini dan juga di Jabatan Perhutanan yang diketuai oleh pegawai daripada SPRM untuk membenteras ketirisan hasil kerajaan daripada sektor ini. Yang kelimanya, melaksanakan inisiatif ini di Sarawak, Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, yang disebut Continuous Monitoring of Surveillance atau COMOS. Ini di Sarawak. Kemudiannya di Sabah, mulai tahun 2010
semua pemegang lesen jangka panjang ataupun Sustainable Forest Management License Agreement dan lain-lain lesen pembalakan diwajibkan diaudit oleh independent third party auditor. Ini di Sabah dan ini telah didapati berkesan. Dan yang ketujuh, wujudnya pembukaan Pusat Pemantauan Sumber Hutan Negara di JPSM yang juga dipanggil di dalam konteks kementerian War Room yang bertujuan untuk mengesan apa-apa perubahan di dalam kawasan hutan simpan. Tuan Yang Di-Pertua, KEXA memandang serius pembalakan haram dan kesalahan hutan yang lain dalam hutan simpan kekal ini, dan sehingga 31 Julai 2020 terdapat tangkapan untuk kesalahan hutan dan juga pembalakan haram Semenanjung 26 kes pembalakan haram, 184 kesalahan hutan yang lain, di Sabah 37 pembalakan haram, 3 kesalahan lain, di Sarawak 93 kes pembalakan haram, 15 kes kesalahan hutan yang lain, dan kita juga sedang membuat perancangan untuk meminda beberapa undang-undang yang berkaitan Akta Perhutanan Negara, Ordinan Hutan di Sarawak dan juga enakmen hutan di Sabah. Ini semua untuk meningkatkan aktiviti pemantauan terhadap pencerobohan hutan di negara kita. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sepanjang tempoh PKP, aktiviti perhutanan, aktiviti penguat kuasaan hutan adalah essential services. Oleh sebab itu, kawasan-kawasan yang berupa hotspot atau berisiko tinggi terhadap kesalahan ini sentiasa dipantau oleh pihak penguatkuasa. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih, Yang Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih Yang Di-Pertua dan terima kasih atas penjelasan Menteri. Saya nak jelaskan bahawa persoalan ini bukan baru. Sudah menjadi masalah kepada negara puluhan tahun. Saya teliti semua jawapan kementerian yang lalu, terutama tahun 2020. Temeloh, Pematang Pauh, Petaling Jaya, Maran, Kemaman. Dan jawapan-jawapan itu seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, bunyi meyakinkan. Tetapi kenyataan yang ada sekarang apa? Pembalakan haram masih berleluasa. Kelulusan yang tidak mengikut kaedah persetujuan bersama yang diluluskan di Majlis Tindakan Negara masih berlaku. Dan walaupun kita tahu tentang kedudukan undang-undang tentang perkara 74 2 dalam kurungan kuasaan negeri, saya tidak pertikai itu. Saya pertikai dan soalan saya itu merujuk kepada pemantauan dan tindakan. Kemudahan yang diberikan kepada Jabatan Perhutanan dan Penelitian itu cakap agak canggih, dan sekiranya ada keperluan kita bersetuju untuk memberi sokongan kemudahan tambahan. Sistem forest monitoring using remote sensing +5, continuous monitoring of surveillance yang disebut sebagainya tadi, semua itu menarik. Soalannya adalah mengapa pembalakan haram yang memusnahkan persekitaran, menyebabkan banjir dan lain-lain itu berterusan walaupun dasar-dasar itu berjalan terus. Itu yang saya nak tegaskan, bukan ambil tindakan kecil. Dengan izin Yang Di-Pertua, 1.5 minit, iaitu pengalaman saya masa kita buka Universiti Utara Malaysia. Pembalakan haram berlaku. Bila ditanya, tak kelihatan katanya. Tanah dah botak, lori-lori balak dia bawa keluar. Kalau jarum dibawa keluar, saya faham dia agak rumit. Jadi perkara ini tidak boleh diizinkan berlaku, dan kita minta Menteri ada political will, courage untuk menangani masalah pembalakan haram cara tegas dari negara kita. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Port Dickson, Ketua Pembangkang, atas prihatinnya beliau terhadap masalah pembalakan haram di negara kita ini. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat, memang kita akui kita tidak boleh menghapuskan apa-apa kesalahan. Apa yang boleh dibuat oleh mana-mana pihak berkuasa ialah mengurangkan, meminimalkan kesalahan dengan antaranya pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Memang ianya menjadi suatu kesalahan yang berterusan daripada dulu. Zaman Yang Berhormat Port Dickson menjadi Timbalan Perdana Menteri dulu pun macam inilah juga benda je. Okey, Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua,
Walau apapun keadaannya, saya dari pihak kerajaan ingin mengesahkan bahawa sebenarnya tidak pernah berlaku pelanggaran terhadap Catuan Tebangan Tahunan CTT ini. Saya ada rekod yang jelas di sini. Bagi contohnya dalam tahun 2019, CTT yang diluluskan 43,299 hektar. Tetapi yang diusaha hasil hanya 22,931 hektar. Maaf, 10,949 hektar itu untuk 2019. 2020, CTT yang diluluskan lebih rendah daripada tahun sebelumnya, 39,354 hektar. Tetapi yang diusaha hasil hanya 22,931. Ini menunjukkan apa yang berhormat Tuan Di-Pertua? Menunjukkan bahawa kerajaan serius dalam memastikan segala keputusan yang dibuat itu dipatuhi oleh negeri-negeri, dan federal government is serious about this. Jadi untuk itu yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, saya menerima baiklah cadangan daripada Ketua Pembangkang supaya kerajaan lebih mempunyai political will untuk menangani masalah-masalah ini, tetapi ianya perlu ditangani dengan begitu tekun dengan kerjasama semua pihak, sama ada pihak kerajaan, pihak pengusaha hasil, pihak kontraktor, syarikat-syarikat swasta dan sebagainya. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Yang berhormat mana tadi? Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya berterima kasih kepada Menteri Kementerian Tenaga dan Sumber Asli atas lawatan turun lapangan ke Gunung Jerai ataupun di Parlimen Jerai baru ini yang ditimpa musibah kepala air. Dan soalan saya ialah, apakah tindakan kementerian untuk melestarikan hutan di sepanjang jalan menuju ke puncak Gunung Jerai? Kerana kesan kepala air baru-baru ini, pokok-pokok berskala balak masih dalam keadaan tidak selamat. Sekian. Terima kasih, Tuan Menteri. Terima kasih sahabat saya Jerai. Terima kasih Tuan Ketua mengenai apa yang kita amat duka cita berlaku satu bencana. This is satu act of God, satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berlakunya Masalah nature ni jangan blame God. Kadang-kadang ke masalah manusia. Ini dulu pun begitu masa Bantan Menteri Kerja Raya dulu. Bila ada aja kerobohan, act of God. How do you know act of God? Bila manusia tu rakus, merosakkan balak. Selamat. Ini adalah, terima kasih Port Dickson, dia kacau saya pagi ni. Minta jawab pasal balak sama. Pembalakan sebagaimana yang disebut oleh Port Dickson tadi, kita tahu bahawa Jerai ini adalah satu kawasan yang telah diisytiharkan sebagai National Geopark of Jerai pada tahun 2018 sempena Pertabalan Sultan Kedah sekarang ini. Dan atas status sebagai geopark, National Geopark, aktiviti pembalakan memang tak dijalankan di kawasan itu. Saya nak sebutkan secara jelas bahawa Jerai ini terletak di dalam hutan simpan Ulu Muda yang keluasannya 106,000 hektar, yang mana 12% iaitu 12,720 hektar merupakan kawasan pelindungan, kawasan tadahan hutan. 88% boleh diusahakan. Namun demikian, saya dapat pengesahan daripada Kerajaan Negeri Kedah bahawa sejak kebelakangan ini, terutamanya 3 tahun yang kemudian, ianya telah diputuskan tidak diberikan lesen untuk usaha hasil. Walaupun, saya nak sebut dalam Dewan ini, sejak daripada tahun 2014 sehingga tahun 2019, sebanyak 25,000 hektar telah diluluskan lesen untuk membalak di dalam kawasan HSK Negeri Kedah. Tetapi HSK Ulu Muda ni tidak dibalakkan langsung. Saya turun sendiri yang berhormat Port Dickson ke tempat itu. Saya melihat pokok-pokok yang dibawa turun oleh kepala air ni,
bersekali dengan akar-akarnya, ayak dan akar. Air itu bawa akar, menunjukkan tidak ada pembalakan di kawasan Jerai ini. Inilah disebut takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kena terletak juga pada Allah, act of God itu. Jadi oleh itu sekali lagi saya menyatakan bahawa KEXA melalui Jabatan Perhutanan akan melaksanakan program restorasi kawasan hutan tersorot, termasuklah di tempat Jerai Jopak ini. 75 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untuk projek-projek dan proses restorasi ini. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Tak, banyak lagi soalan, maaf. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Hajar Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ford yang telah mengemukakan soalan ini. Soalan yang berhormat menandakan keprihatinan rakyat dan masyarakat tentang gejala penyalahgunaan media sosial yang kerap berlaku pada masa ini. Kementerian telah mengambil berbagai-bagai langkah untuk membendung, mencegah dan menguatkuasakan undang-undang bagi mengatasi masalah ini. Namun begitu, Kementerian percaya keprihatinan rakyat dan masyarakat adalah perkara yang terpenting sekali dan ini perlu dilaksanakan melalui program pendidikan dan kesedaran yang berterusan. Sebagai contoh, sebagai strategi membendung atau mendidik masyarakat, pihak kementerian melalui MCMC telah melancarkan kempen yang berjudul Tidak Pasti Jangan Kongsi. Satu lagi kempen Klik Dengan Bijak telah dijalankan dan mendapat sambutan yang agak baik dan turut dijayakan oleh agensi berita yang lain termasuk RTM bernama dan juga Jabatan Penerangan serta media elektronik dan media cetak yang lain. Kementerian juga melalui SKMM telah mengadakan program advokasi dengan penglibatan masyarakat. Sebagai contoh, program yang dinamakan Malaysia ICT Volunteer telah dilaksanakan dan sepanjang tahun 2020, 83 program dilaksanakan dan pada tahun ini sehingga kini 25 program telah dilaksanakan. Sementara itu, kerjasama rapat dan berterusan dengan pihak penyedia khidmat media sosial atau social media service provider seperti Twitter, Facebook dan Google sedang diperkemaskan untuk mempertingkatkan peranan sedemikian. Juga untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, satu pasukan Rapid Response Team ataupun pasukan respon pantas yang dianggotai oleh pegawai-pegawai berkemahiran daripada Kementerian, MCMC dan Majlis Keselamatan Negara telah juga dibentuk. Sepanjang tahun 2020 sehingga sekarang, sebanyak 479 penafian berita palsu telah pun dapat dilaksanakan, sementara pada tahun 2020 sebanyak 416 penafian yang telah dilaksanakan dan pada tahun ini sebanyak 63 penafian telah dilaksanakan. Selain daripada itu, diwujudkan juga portal sebenar.my sebagai satu sumber untuk mendapatkan berita-berita yang lebih tepat dan alhamdulillah pada sepanjang tahun daripada 2020 hingga Julai 2021 portal ini mendapat 186 juta layaran dengan 9.83 juta hits yang menunjukkan peningkatan yang amat tinggi sejak berlakunya penularan COVID-19. Demikian antara usaha-usaha yang terus dijalankan oleh kementerian untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, penguatkuasaan sedang diberikan perhatian untuk menguatkuasakan undang-undang sedia ada, khususnya Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1988.
Untuk makluman, kementerian sedang meneliti lebih lanjut perkara ini untuk memastikan kawalan yang berkesan dapat dilaksanakan bagi mengawal penularan berita-berita tidak benar, terutama sekali di WhatsApp, Facebook dan juga saluran media yang lain. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan pertama. Menteri, di atas jawapan yang diberikan, saya mendengar dengan teliti apa yang disampaikan tadi, tahniah saya ucapkan. Namun soalan saya, tambahan saya, kita dapati bahawa ada segelintir rakyat Malaysia yang pada masa kini masih lagi terpengaruh oleh berita yang tidak benar, yang palsu ini, menyebabkan ada di antara mereka yang masih belum mau menerima vaksin untuk membantu mereka dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya ingin tahu berapakah bilangan daripada apa yang telah dibuat tinjauan pengamal perubatan yang berdaftar yang menyebarkan maklumat palsu berkaitan vaksin sehingga mencetuskan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Apakah tindakan yang dibuat oleh kementerian untuk memperbetulkan persepsi yang lahir disebabkan oleh berita-berita palsu ini melalui WhatsApp, Facebook, Telegram dan aplikasi yang lain? Dan adakah kementerian akan mengenal pasti bersama-sama dengan kementerian yang lain untuk memperkenalkan hukuman ataupun penalti yang lebih tinggi lagi, memandangkan penyebaran fake news ini masih lagi berleluasa, dan juga sejauh manakah, saya ucapkan tahniah di atas penubuhan pasukan respon pantas PRP, sejauh manakah kebekasanannya selepas PRP ini diwujudkan dalam menangkis berita palsu daripada terus disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Secara umum dapatlah saya nyatakan bahawa penyebaran berita palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19 telah banyak berkurangan berbanding dengan di peringkat awal vaksin dan program vaccination diperkenalkan. Dan ini kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat kerana tahap kesedaran dan penerimaan program vaksinasi telah menjadi bukti bahawasanya penularan berita-berita sedemikian tidak lagi begitu berkesan. Namun begitu, saya tidak menafikan bahawa masih ada, termasuk di kalangan pengamal perubatan. Tapi secara keseluruhannya, kalau dilihat kepada kes-kes yang telah diuruskan, misalnya sepanjang tahun dari sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac 2020 sehingga bulan September 2021, pihak PDRM telah membuka sebanyak 307 kertas siasatan penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Dan daripada jumlah tersebut, kebanyakannya disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan, dan daripada jumlah tersebut 163 telah pun diselesaikan, 37 kes dituduh di mahkamah, sementara 114 kes lagi berada dalam siasatan. Kalau dilihat daripada angka-angka itu menunjukkan kes-kes telah pun banyak diselesaikan, namun tidak dinafikan masih ada. Tetapi secara keseluruhannya penularan berita negatif tentang vaksin dan vaccination ini telah pun sangat banyak berkurangan, dan kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dan ini adalah juga menjadi punca kepada kejayaan program vaccination yang sedang berjalan pada masa ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Ulul Langat. Terima kasih, Speaker. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri. Kami juga mengikuti tentang tindakan-tindakan undang-undang kepada orang ramai ketika penyalahgunaan Facebook, media sosial yang menyebarkan berita palsu dan berita yang mengelirukan. Tetapi kami tidak melihat tindakan dikenakan kepada menteri-menteri yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan MITI, Pertahanan, Dalam Negeri, Kesihatan, Sains dan Teknologi, dan terutama bila ada menteri yang menulis dalam Facebooknya mengatakan bahawa dia telah tutup pintu hadapan tapi ada yang buka pintu belakang. Ini sangat mengelirukan dan menakutkan orang ramai. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Yang berhormat, sebenarnya undang-undang tidak membezakan sama ada seorang menteri atau kalangan rakyat biasa. Tinggal lagi mungkin ada perbezaan pendapat. Mengelirukan bagi setengah orang, tidak pula mengelirukan bagi orang lain. Tapi asasnya adalah sejauh manakah sesuatu tindakan itu melanggar undang-undang dan sekiranya siasatan menyatakan ianya melanggar undang-undang, maka tidak ada siapa pun yang berada di atas daripada undang-undang. Seperti mana kita tahu, dari segi penguatkuasaan kita telah lihat bagaimana menteri-menteri termasuk saya pun didenda beberapa kali bila melanggar SOP misalnya. 2 kali sekurang-kurangnya. Jadi kerajaan dapat memberi jaminan bahawasanya dalam menguatkuasakan undang-undang tidak ada yang membezakan sama ada seseorang itu menteri ataupun tidak, dan dia bergantung kepada penyiasatan dan kes-kes yang berkaitan. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan seterusnya Yang Berhormat Puan Hana Yeoh. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan daripada YB Segambut. YB Pandan bertarikh 23 September 2021, YB Balik Pulau bertarikh 5 Oktober 2021, YB Kemaman dan YB Merbuk bertarikh 11 Oktober secara bersekali, kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait dan merujuk kepada isu yang sama. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin terhadap kebajikan kanak-kanak yang telah kehilangan ibu dan ayah atau penjaga atau kedua-duanya disebabkan pandemik COVID-19 dan memerlukan pembelaan sewajarnya. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga 13 September 2021, seramai 4,422 orang murid sekolah di bawah KPM telah kehilangan ibu bapa penjaga akibat COVID serta menjadi anak yatim piatu akibat wabak COVID-19 sejak pandemik ini melanda negara. 154 orang merupakan yang kehilangan kedua-dua ibu dan juga ayah. Kementerian telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah bagi memberi bantuan serta sokongan kepada kanak-kanak seperti berikut. Yang pertama, pemberian bantuan keuangan bagi menampung keperluan hidup kanak-kanak dan anggota keluarga kanak-kanak. Jenis bantuan yang diberikan adalah tabung bantuan segera dan bantuan kanak-kanak. Kerajaan semasa pengumuman Belanjawan Negara 2021 telah bersetuju menaikkan kadar bantuan bulanan di bawah skim bantuan kanak-kanak dan bantuan pesakit terlantar kendalian JKM. Bagi kanak-kanak yang berusia bawah 7 tahun, kanak-kanak layak menerima sebanyak RM200 seorang, manakala bagi kanak-kanak berusia 7 tahun ke atas akan memperolehi bantuan sebanyak RM150 bagi seorang kanak-kanak. Untuk pertama kalinya juga, bagi kadar bantuan maksimum kanak-kanak dinaikkan daripada RM450 sekeluarga kepada RM1,000 sekeluarga. Selain daripada itu, perkhidmatan kaunseling kepada kanak-kanak yang menghadapi tekanan emosi akibat kehilangan ibu bapa atau penjaga juga diberikan. Bantuan kaunseling turut diberikan kepada anggota keluarga kanak-kanak sekiranya mereka memerlukan perkhidmatan tersebut. Antara perkhidmatan kaunseling yang disediakan adalah yang pertama, intervensi psikologi dan kaunseling seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok dan juga terapi psikologi. Yang kedua, intervensi krisis dan sokongan psikologi. Intervensi termasuk pengurusan tekanan dan juga trauma. Debriefing psikologi, grief psikologi dan psikologi first aid. Yang ketiga, psikopendidikan, program psikospiritual serta art terapi. Kanak-kanak juga boleh ditempatkan di institusi JKM sekiranya kanak-kanak tidak mempunyai waris atau saudara mara yang boleh menjaga mereka berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 17 Akta Kanak-Kanak 2001. Kanak-kanak akan diambil perintah sementara melalui mahkamah dan diletakkan sama ada kepada keluarga ganti, orang yang layak dan sesuai OYLS atau institusi tempat selamat. Sebanyak 7 institusi JKM telah ditetapkan mengikut zon untuk jagaan dan perlindungan kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19.
Bagi zon utara, Rumah Kanak-kanak, Pokok Sena, Kedah dan Taman Seri Puteri Batu Gajah Perak. Institusi Taman Seri Puteri Ceras, Selangor dan Rumah Budak Lelaki RBM Melaka diletakkan sebagai zon tengah. Dan zon timur adalah RKK Mini Kelantan, manakala bagi institusi di Sabah ialah Taman Seri Puteri Kota Kinabalu dan Sarawak Taman Seri Puteri Kuching. Seterusnya, pihak kementerian juga menjalankan kerjasama dengan ahli komuniti setempat seperti ketua kampung, sukarelawan dan pasukan pelindung kanak-kanak serta komuniti rukun tetangga untuk memberi bantuan dan sokongan secara berterusan kepada kanak-kanak dan ahli keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup. Sebagai makluman, kementerian telah melaksanakan pelantikan kepada 140 buah pasukan pelindung yang merangkumi 983 orang ahli pasukan pelindung kanak-kanak bagi sesi 2021 hingga 2023. Tuan Yang di-Pertua, tugas dan tanggungjawab dalam membantu kanak-kanak yang telah kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 bukan hanya terletak kepada JKN semata-mata. Pelibatan pelbagai termasuk komuniti setempat amat penting untuk memberi galakan sokongan kepada anggota keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama. Soalan tambahan pertama saya. Terima kasih Tuan Speaker. Kalau kita lihat data yang dibacakan oleh Menteri tadi adalah data September 4,422 daripada Kementerian Pendidikan. Tetapi hanya 1 bulan yang lepas Menteri sendiri mengatakan data yang diperolehi daripada KKM hanya berjumlah 33 orang kanak-kanak. Jadi bagaimana data boleh melonjak daripada 33 kepada 4,422 daripada 2 kementerian yang berlainan, dan ini menunjukkan soalan tambahan saya, apakah trigger system sedia ada ataupun yang telah dikenal pasti berikutan pandemik ini untuk memastikan semua kes kanak-kanak yang melibatkan kematian ibu bapa penjaga akibat COVID ataupun TB ataupun kemalangan jalan raya ataupun ibu bapa yang dipenjarakan, bagaimana kerjasama antara agensi ini boleh dibaiki dan pastikan data yang berlainan seperti ini tidak diberikan kepada orang awam. Data 33 melonjak ke 4,422 dalam 1 bulan. Okey, apakah trigger sistem ini dan bagaimanakah Menteri akan membantu kanak-kanak yang tidak ada dokumen, stateless children? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, kita mengakui bahawa apabila saya sebutkan tadi, apabila berkaitan dengan hal kanak-kanak, ia juga bukan hanya di bawah Kementerian Pengurusan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, tapi juga merentasi kementerian-kementerian lain. Kerana itu di pihak kementerian kita telah pun mengadakan satu perbincangan dan mesyuarat untuk integrasikan semua data-data yang ada. Bahawa saya maklumkan satu perbincangan telah diadakan di antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, PDRM dan juga NADMA. Tadi menyebutkan bagaimana untuk mengintegrasikan data ini. Jadi yang saya sebutkan tadi, dia bukan sahaja data ini hanya di Kementerian Pendidikan, yang kes-kes yang dirujukkan kepada Kementerian Wanita, tapi juga meliputi daripada kementerian-kementerian lain. Sebab itu kita perlu untuk mengintegrasikan data-data ini supaya akan tidak ada kanak-kanak yang tercicir ataupun tertinggal dalam kita memberikan pembelaan kepada mereka. Tuan Speaker, soalan saya, apakah trigger system? Sekejap. Sorry, same question is it? Nak, ya. Soalan saya, apakah trigger system? Tadi Menteri hanya jawab data. Ya. Yang Berhormat Menteri, ditanya apakah trigger sistemnya. Jawapan bertulis lah. Jawapan bertulis, tak apa. Yang Berhormat Menteri, ditanya penjelasan mengenai apakah trigger sistemnya. Yang ini saya akan jawab secara bertulis sebab kita tengah mengemasginikan data dan sistem. Oleh kerana soalan ini dijawab banyak soalan, Yang Berhormat Pandan ada soalan tambahan? Tak ada. Ada soalan tambahan sebelah sini? Ada. Silakan. Tempat. Yang Berhormat Tempat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan tahniah kepada kementerian di atas keprihatinan kerajaan dalam
memberikan pelbagai bantuan seperti mana yang kita dengar tadi dan menangani golongan kanak-kanak yang telah kehilangan tempat berteduh disebabkan oleh virus COVID-19. Soalan saya, apakah kementerian akan turut membuka bentuk bantuan tersebut kepada golongan selain daripada kanak-kanak yang kehilangan tempat bergantung yang juga disebabkan oleh COVID-19? Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Ya, kes bila saya sebutkan ini, dia bukan hanya yang tadi kita khusus kepada mereka yang kehilangan ibu bapa penjaga akibat COVID-19 yang memerlukan bantuan. Tetapi dia tidak hanya fokus kepada mereka yang terjejas akibat COVID sahaja. Dia terbuka kepada semua kanak-kanak yang memerlukan bantuan yang menepati kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan. Ya, kita ada bantuan kanak-kanak, bukan itu sahaja, dari segi kaunseling dan juga bantuan-bantuan lain juga ada kita sediakan untuk kanak-kanak. Termasuk juga baru-baru ini bila kita turun ke bawah melalui bakul prihatin negara ini, dia bukan sekadar hanya bakul. Apabila kita sampai ke rumah, kita lihat ada keperluan-keperluan lain yang diperlukan oleh keluarga tersebut yang memerlukan intervensi daripada pihak kementerian. Terima kasih. Terbalik sikit Tuan Yang di-Pertua berkenaan soalan saya tu. Soalan saya, jawapan Menteri tadi, bantuan kepada kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa. Soalan saya, apakah bantuan tersebut turut dikembangkan kepada mereka yang bukan kanak-kanak, mungkin ibu bapa yang kehilangan anak yang memberi sumber pendapatan dan sebagainya. Mereka ini juga memerlukan. Jadi apakah kebajikan atau pembantuan yang sama boleh diberikan kepada mereka ini? Bukan kanak-kanak, orang tua yang hilang anak yang memberikan sumber pendapatan dan sebagainya. Bantuan-bantuan di bawah Jabatan Kebajikan itu semua kita teruskan, ya, tidak kira sama ada dia menghadapi COVID ataupun tidak. Dia bukan hanya kanak-kanak, kita juga ada bantuan kepada keluarga miskin, kepada warga emas yang terlantar, pesakit kronik dan sebagainya. Jadi bila kita sampaikan kepada bantuan kanak-kanak sebagai contoh, kita berikan atas nama penjaga ataupun ibu ataupun ayah dia. Ya, jadi dia itu juga sebenarnya digunakan untuk membantu mereka untuk menyara kehidupan kanak-kanak tersebut. Dan kita juga berikan juga bantuan kaunseling. Kaunseling itu bukan hanya untuk kanak-kanak, dia kepada seluruh, termasuk juga penjaga. Kita faham ada juga di kalangan penjaga ataupun mungkin ibu yang kehilangan suami yang menjadi punca pendapatan kepada keluarga, ya, dan perlu menyara keluarga. Jadi bantuan kaunseling itu bukan hanya kepada kanak-kanak tetapi juga kepada orang dewasa. Terima kasih. Soalan yang seterusnya, saya persilakan Yang Berhormat Datuk Wilson Ugak, anak Kumbuk. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Pertua, terima kasih Ahli Berhormat Hulu Rajang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dan sebagaimana Yang Berhormat Hulu Rajang sedia maklum, pada masa ini terdapat sebuah Bank Simpanan Nasional BSN dan sebuah ejen BSN yang menyediakan perkhidmatan perbankan asas kepada penduduk di sekitar Mukim Belaga, Sarawak. Di Mukim Suka Asap pula pada masa ini terdapat sebuah ejen perbankan Maybank yang menawar perkhidmatan perbankan asas melalui pihak ketiga iaitu pejabat pos. Tuan Yang Pertua, dalam usaha meningkatkan rangkuman kewangan dan menambah baik penyediaan kemudahan akses perkhidmatan kewangan, Bank Negara Malaysia bersama-sama dengan industri perbankan menggunakan pelbagai saluran atau strategi untuk memastikan orang ramai dapat mengakses perkhidmatan perbankan asas dengan mudah. Bagi menambah kemudahan asas perkhidmatan kewangan di kawasan luar bandar dan pendalaman, Kerajaan Negeri Sarawak bekerjasama dengan Bank Negara, Bank Rakyat, Agrobank, BSN dan beberapa institusi perbankan kewangan yang lain bagi menyediakan perkhidmatan bank bergerak yang dilengkapi dengan mesin ATM Maps ke kawasan luar bandar dan pendalaman Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, bermula Julai 2021, BSN dan Bank Rakyat telah memulakan operasi bank bergerak ke Mukim Sungai Asap masing-masing pada hari Selasa dan Rabu. Tuan Yang Pertua, secara umumnya, faktor yang diambil kira oleh sesebuah institusi perbankan dalam membuat penilaian bagi pembukaan cawangan ataupun pemilihan lokasi untuk menempatkan mesin pengeluar ATM
dan mesin deposit wang CDM antara lain ialah satunya kesesuaian lokasi, yang keduanya infrastruktur dan persekitaran, yang ketiga keperluan dan permintaan perkhidmatan kewangan seiring dengan pembangunan setempat. Di samping itu, Tuan Ketua, institusi kewangan juga memantau tahap penggunaan perkhidmatan perbankan melalui ejen bank oleh penduduk setempat sebagai salah satu justifikasi bagi penambahan kemudahan kewangan. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Timbalan Menteri, Belaga dan Asap kurang lebih populasinya kurang lebih 50,000 penduduk. Di Belaga betul kita ada BSN, tetapi satu mission yang mengeluarkan duit. Saya ingat saya minta tambahan satu lagi oleh kerana pendudukan di Belaga mereka datang dari jauh. Kadang-kadang mission tersebut pun tak ada habis duit. Di Sungai Asap memang betul. Satu minggu 2 kali biasanya bank bergerak. Tapi mereka beratur yang dipertua. Ini gambar saya tunjukkan, beratur. Kesian dari pagi sampai petang. So saya minta kalau boleh sementara ini, saya minta MOF berikan mesin yang ATM dan juga pengeluar duit sementara untuk menubuhkan satu cawangan. Dan kalau betul saya minta Timbalan Menteri sendiri bersama saya untuk turun ke Padang untuk melihat keadaan sebenarnya sebagai 100 hari kayu pengukur kepada kepada kerajaan keluarga Malaysia ini untuk supaya perkara ini dapat kita atasi. Saya tidak mahu ini tiap kali soalan saya diajukan, tapi bank-bank yang kita minta cawangan tu mesti ditetapkan dan dibuatkan di daerah Sungai Asap. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Rajang berkaitan soalan tambahan. Saya akui jarak di antara Sungai Asap dengan Pekan Belaga itu adalah satu jarak yang panjang, hampir 90 km, mengambil masa lebih kurang hampir 2 jam. Itu sebabnya Yang Berhormat, kita mesti melihat secara keseluruhan untuk kita mewujudkan sesuatu kemudahan di kawasan setempat berdasarkan kepada populasi. Tetapi persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan orang terpaksa beratur. Untuk maklumat Yang Berhormat, sebelum ini bank bergerak di Pekan Sungai Asap, kita gunakan Dewan Masyarakat Sungai Asap. Tetapi dewan tersebut, untuk maklumat Yang Berhormat, digunakan untuk pusat kuarantin. Itu sebabnya kita terpaksa berpindah ke pasar pagi di kawasan Sungai Asap. Walaupun saya telah mengarahkan Bank Simpanan Nasional untuk menambahkan kemah dan menyediakan kemudahan supaya mereka tidak lagi beratur panjang. Berkaitan pelawatan Yang Berhormat untuk ke Pekan Belaga, insya-Allah Yang Berhormat, saya akan turun ke sana pada 8 Oktober awal bulan hadapan untuk melihat sendiri berkaitan penambahan ATM machine di Pekan Belaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Please come. Minta kalabakan. Kalabakan. Ya. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Saya meneliti jawapan Menteri tadi, dan persoalan yang berlaku di Sarawak ini mungkin berlaku juga di Sabah, mungkin lebih teruk daripada Sarawak. Dan sebab di kawasan Parlimen Kalabakan tidak ada satu pun bank yang diwujudkan di sana. Kita bertumpu ke Bandar Tawau dan kita ada ejen-ejen bank ni yang masyarakat selalu mengeluh. Ejen-ejen bank dari BSN yang selalu mengeluh, stok bekalan cashnya pun selalu habis. Jadi saya mau tanya dengan Menteri, adakah kita juga di Parlimen Kalabakan yang ada pulau sebatik di sana perlukan satu cawangan BSN diwujudkan atau di Pekan Kalabakan yang selama ini kita tunggu-tunggu pengujudannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, penggunaan ejen bank sebenarnya mirip kepada bank, dan saya tahu keperluan Yang Berhormat Kalabakan untuk mewujudkan bank di kawasan yang Berhormat sebutkan tadi. Cumanya untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, melalui perbankan ejen ini, mereka turut juga dapat melakukan transaksi yang sama seperti mana dengan bank. Seperti mereka dapat menunaikan bantuan kewangan, mereka boleh membuat deposit tunai, pemindahan dana ataupun membuat pembayaran utiliti. Walaupun pandangan Yang Berhormat Kalabakan untuk mewujudkan
di Pekan Kelabakan kita akan pertimbangkan pada masa akan datang, dan insya-Allah sekiranya ada kesempatan masa saya juga akan ke Kelabakan. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Speaker, satu lagi soalan tambahan. Mohon keizinan. Dua je, banyak lagi soalan Yang Berhormat. Maaf. Soalan penting. Maaf. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Tan Kok Wai. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya meneruskan jawapan, izinkan saya untuk menjawab soalan oleh YB Ceras pada hari ini bersekali dengan 12 soalan lain kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu soalan nombor 47 oleh YB Jerlun, soalan nombor 59 oleh YB Lahad Datu, dan soalan nombor 69 oleh YB Balik Pulau bertarikh 20 September, soalan nombor 1 oleh YB Jerantut dan soalan nombor 19 oleh YB Dungun bertarikh 23 September, soalan nombor 9 oleh YB Libaran, soalan nombor 66 oleh YB Tangga Batu dan soalan nombor 56 oleh YB Taiping bertarikh 29 September. Soalan nombor 1 oleh YB Parit, soalan nombor 29 oleh YB Kinabatangan dan soalan nombor 70 oleh YB Teluk Intan bertarikh 5 Oktober serta soalan nombor 12 oleh YB Hulu Selangor bertarikh 11 Oktober. Tuan Yang Dipertua, seperti Yang Berhormat sedia maklum, penularan wabak pandemik COVID-19 telah menjejaskan bukan sahaja ekonomi dan sektor pelancongan di Malaysia, malah di seluruh dunia. Sektor pelancongan bukan hanya meliputi hotel dan penerbangan sahaja. Rantaiannya juga adalah luas, termasuk sektor peruncitan, makanan dan minuman ataupun F&B dengan izin, acara perniagaan ataupun bisnes BE dan sebagainya. Sebagai industri yang berorientasikan mobility, pelancongan adalah salah satu sektor ekonomi yang paling teruk, terkesan dan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih, terutamanya dengan pelaksanaan 3 Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di Malaysia. Anggaran kerugian daripada pendapatan pelancongan pada tahun 2020 adalah ringgit Malaysia 135 bilion. Jumlah ini dianggar terus meningkat pada tahun 2021, lebih-lebih lagi dengan pelaksanaan PKP yang masih diteruskan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan bagi meringankan kepayahan penggiat industri pelancongan melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan seperti Pemerkasa dan Pemulih. Antaranya ialah geran bantuan khas secara one-off kepada penggiat-penggiat industri seperti syarikat pengendalian pelancongan berlesen dengan MOTEC, ejen MM2H, pemandu pelancong, pengendali inap desa di bawah program pengalaman homestay Malaysia MOTEC, serta pengusaha spa dan pusat urutan kaki yang berdaftar dengan MOTEC. Antara contoh bantuan lain yang turut diberikan adalah seperti pelanjutan diskaun bil elektrik kepada penggiat industri, pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan kepada pengusaha hotel sehingga 31 Disember 2021 dan skim subsidi upah. Selain itu pula, MOTEC sendiri turut telah melaksanakan inisiatif-inisiatif bukan keuangan untuk membantu syarikat pengendali pelancongan. Antaranya dengan memberi beberapa kelonggaran kepada syarikat pengendali pelancongan bagi membantu penggiat industri pelancongan seperti kelonggaran berkaitan kompaun, pengecualian fee kepada pengusaha pelancongan dan kelonggaran syarat lesen kepada pengusaha pelancongan. Semua bantuan ini telah memberi manfaat kepada 5,340 syarikat pengendali pelancongan yang berlesen di bawah MOTEC. Sebagai langkah untuk kembali bangkit, MOTEC melalui beberapa siri konsultasi bersama penggiat industri pelancongan telah membangunkan Pelan Pemulihan Pelancongan atau PPP dalam mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesihatan awam.
PPP merupakan salah satu usaha berterusan MOTAC dalam mengembalikan keyakinan pelancong terhadap tahap keselamatan di sesuatu destinasi pelancongan selain berusaha untuk memastikan sektor pelancongan negara mampu menjana semula pendapatan secara berterusan selepas pembukaan sektor ini secara berperingkat kelak. Dan di antara fokus PPP Tuan Yang Ketua termasuklah pertama iaitu merancangkan semula pelancongan domestik. Kedua, membantu mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada rakyat tempatan termasuk petugas-petugas barisan hadapan sektor pelancongan, seni dan budaya di seluruh negara dalam usaha mencapai immuniti kelompok di destinasi pelancongan popular negara. Ketiga, mempergiatkan kempen promosi rindu melancong. Jom vaksin dulu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar di bawah program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Keempat, mengembalikan keyakinan awam untuk melancong dengan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi yang selamat, bersih dan sihat. Ini turut dilaksanakan melalui usaha sama MOTAC dengan penggiat industri seperti program pensijilan Clean and Safe Malaysia, program pensijilan Travel Safe and MySafe B Planner. Kelima, memberi keutamaan kepada digitalisasi proses perniagaan menerusi aplikasi teknologi tanpa sentuhan yang selamat dan lancar. Keenam, meningkatkan kemahiran dan kapasiti penggiat industri menerusi program pemahiran semula atau reskilling and upskilling yang berterusan. Ketujuh, melonggarkan atau mempermudahkan peraturan dalam membantu penggiat industri yang terjejas. Dan ke-8, meneroka potensi membuka semula aktiviti pelancongan antarabangsa yang memfokuskan pada segmen produk pelancongan yang berpaksikan alam semula jadi, kawasan luar bandar dan budaya. Sebagai permulaan, Pulau Langkawi telah dipilih sebagai destinasi rintis gelembung pelancongan bermula 16 September 2021. Sekiranya berjaya, insya-Allah kita doakan ia akan berjaya. Lebih banyak gelembung pelancongan yang berpotensi akan diteruskan ke destinasi-destinasi peranginan lain seluruh negara seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Pangkur dan Pulau Tioman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Seras. Terima kasih. Apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju dengan saya bahawa pelancongan domestik saja tidak berdaya tahan dalam jangka masa panjang, dan untuk menyelamatkan sektor-sektor pelancongan yang telah dihancurkan oleh wabak COVID, apakah persiapan ataupun roadmap yang telah dirancang oleh kementerian untuk menarik kemasukan pelancong antarabangsa ke Malaysia apabila wabak mereda? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas soalan itu Yang Berhormat. Memang pun kita ada perancangan. Cuma kita nak mulakan dengan, sebab itu Langkawi dipilih Yang Berhormat. Pertama, Langkawi dia populasi dia memang besar. Lepas itu dia fokus kepada ke tempat itu saja. Kedua, Langkawi juga mempunyai airport untuk antarabangsa, flight daripada antarabangsa. Dan kita telah mengadakan beberapa perbincangan bukan sahaja dengan MOTAC saja tetapi antara agensi. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila Langkawi ini menjadi satu projek yang berjaya, kita akan membukakan interstate travels. Masa ini kita hanya membenarkan intrastate. Insya-Allah interstate travels akan dibenarkan sedikit masa lagi sebab banyak sudah negeri sudah mencapai tahap sampai ke fasa keempat. Jadi sebab itu untuk international memang saya bersetuju. Kalau hanya bergantung dengan domestik saja kita tak
dapat sustain Yang Berhormat dengan izin. Tapi insya-Allah dengan pembukaan international nanti yang mana kita telah menyusun atur apakah kriterianya untuk kita membenarkan pelancongan pelancong antarabangsa untuk datang, dan yang akan dijadikan rintis juga ialah Langkawi dahulu, kerana kita akan mengadakan travel bubbles itu dengan Langkawi. Jadi apabila datang daripada misalnya dari luar negara, pelancong ini akan datang pergi ke Langkawi dahulu dan mesti lengkap 2 dos dia, dan juga ada kriteria yang lain yang berhormat. Jadi saya rasa itu mencukupi untuk setakat ini. Kalau nak detail lagi, insya-Allah kita akan bantu lagi beri jawapan secara detail. Terima kasih. Yang Berhormat balik. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu penjelasan yang begitu menyeluruh. Syabas dan tahniah kepada kementerian yang dah berani mulakan dengan Langkawi. InsyaAllah kita doakan pelancongan di Langkawi ini akan berjaya. Saya ingin menanyakan kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan apakah rancangan yang telah dibuat khususnya di kawasan luar bandar. Contohnya kami di Baling, kita ada kawasan Ulu Legong, kolam air panas. Persoalan saya, kemungkinan ramai di antara kawan-kawan rakyat di kawasan saya tidak berdaftar dengan MOTEK. Jadi apakah sumbangan untuk mereka, khususnya dalam konteks mereka yang pendapatan utama mereka adalah homestay, dan maklum makcik-makcik jual gerai-gerai kuih-kuih di tepi-tepi kampung persekitaran kawasan tu yang begitu lama, lebih 40 tahun mereka cek makan di situ, hari ini terkesan. Justru saya nak tanyakan kepada Menteri, adakah perancangan untuk bantuan outright grant atau apa-apa bantuan kepada homestay, pemilik-pemilik homestay dan makcik-makcik jual kuih di kawasan Ulu Legong, spesifiknya di kawasan parlimen saya di Baling. Jadi kalau ada, saya jemputlah Yang Berhormat Menteri datang melawat ke Baling. Saya tunggu Yang Berhormat untuk tunjukkan kepada Yang Berhormat Menteri di mana mereka terletak. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri juga, semua mereka telah selesai 2 vaksin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Terima kasih yang Dipertua. Sebenarnya homestay ni kebanyakannya mereka yang sudah berdaftar dengan MOTEK memang sudah pun menerima grant daripada kita, ada yang one off bantuan kita. Saya nak menjawab yang pertama dulu mengenai produk-produk di luar bandar ini. Sebenarnya masa Covid inilah kita melihat bagaimana produk di luar bandar begitu banyak sekali yang tidak dieksploitasikan ataupun capitalize oleh kita. Jadi inilah peluangnya Yang Berhormat untuk mengeluarkan hidden gem ini dengan izin. Sebab banyak yang harus kita promosikan dalam negara kita. Dan mengenai mereka yang tidak berdaftar, homestay yang tidak berdaftar dengan MOTEK, silalah hubungi kita untuk berdaftar. Dan oleh kerana itu satu jemputan tadi, insya-Allah boleh saya pergi. Sebenarnya jemputan ni banyak yang belum ditunaikan kerana kita tidak dibenarkan untuk bergerak untuk interstate. Tapi insya-Allah kalau ada nanti bolehlah Yang Berhormat maklumkan kepada kita supaya kita dapat susun atur kita punya agenda itu. Jadi insya-Allah program untuk pelancongan untuk luar bandar adalah satu produk yang banyak harus kita promosikan dan sebaiknya menjadi satu produk international juga nanti. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Oleh kerana Yang Berhormat Menteri menjawab 12 soalan, saya benarkan lagi satu soalan tambahan Yang Berhormat Muar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa gelembung di Langkawi itu adalah penambahbaikan yang sangat baik. Cuma ada dua perkara saya nak tekankan. Saya berharap bahawa gelombong-gelombong lain dapat dipercepatkan kerana dua sebab. Pertama, kita tidak mahu ada kesesakan yang tertumpu hanya di satu kawasan. Kalau boleh tolong percepatkan pembukaan gelembung-gelembung yang lain. Dan yang kedua juga, ia tidak boleh hanya diterhadkan di kawasan pulau-pulau sahaja. Ada banyak kawasan-kawasan lain di Muar, di Kota Tinggi yang juga patut diberikan peluang yang sewajarnya. Di Muar buat masa ini kebanyakan hotel-hotel, hostel, desa ekoturism semua terpaksa ditutup dan dah nak gulung tikar. Saya berharap nanti masa sebulan 2 bulan ini situasi yang teramat kritikal, dan saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri sangat prihatin dapat bantu juga sektor-sektor yang tidak fokus di kawasan pulau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat Muar di atas soalan tersebut kerana memberi peluang kepada saya juga untuk menjelaskan di sini. Kerana untuk makluman semua di dalam Dewan Yang Mulia ini sebenarnya hotel-hotel ataupun tempat destinasi sama ada pulau ataupun mainland, mereka dibenarkan membuka destinasi mereka bukan untuk orang luar daripada negeri. Ianya hanya intrastate. Namun begitu insya-Allah kita akan berbincang dalam 2-3 hari ini untuk membuka interstate. Bila interstate itu dibuka, maka orang luar boleh masuk juga. Kita telah senaraikan. Okay, we have listed down nama-nama destinasi bukan saja pulau, termasuk mainland tu macam Genting, Cameron, Highlands, Fraser's Hill dan juga apa-apa lagi destinasi yang boleh menarik minat orang untuk bergerak, sebab pelancongan is all about mobility dengan izin. Apabila mereka bergerak, maka ekonomi kita juga boleh meningkat. Itu yang kita nak. Dan pada masa yang sama, yang hidden agenda kita ialah untuk membantu mereka yang terjejas, terkesan, mereka yang bekerja dengan sektor ini. Ianya amat meluas sekali, maka sama-samalah kita nak membantu keluarga-keluarga yang terkesan dan tak ada dapat pendapatan. So anyway, thank you for that question kerana memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan. InsyaAllah will be in these few days. Dengan izin kita akan berbincang mengenai interstate. Ya, terima kasih. Soalan seterusnya Yang Berhormat Tuan Sabri bin Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Datuk Yang di-Pertua, pada 20 Jun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pengambilan khas seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan PPP grade 4 DG41 secara one-off bagi mengisi kekosongan guru di sekolah. Urusan pengambilan PPP ini adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selaku pihak berkuasa melantik. Dari segi kriteria pemilihan, keutamaan akan diberikan kepada graduan yang mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan daripada universiti awam, UA, universiti swasta dan juga universiti luar negara untuk dilantik secara tetap. Selain daripada itu, calon juga perlu memenuhi syarat skim perkhidmatan, memenuhi padanan kluster mata pelajaran dan berjaya dalam temuduga SPP. Temuduga tersebut menilai kompetensi umum seperti sikap, penampilan diri, pengetahuan am dan kompetensi fungsional seperti kandungan mata pelajaran dan pedagogi. Sekiranya bilangan calon yang berjaya dilantik dalam kalangan graduan yang mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan masih belum mencukupi, maka SPP akan melaksanakan kaedah lantikan secara Contract of Service COS dalam kalangan calon-calon yang tidak mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, berdasarkan data sehingga 19 September 2021, terdapat 21,564 kekosongan guru di sekolah KPM seluruh negara. Dengan mengambil kira pengambilan one-off tersebut, baki kekosongan 2862 akan diisi melalui proses lantikan biasa secara berterusan oleh SPP. KPM yakin dengan pengambilan one-off ini, perkara berkaitan kekurangan guru yang telah berlanjutan bertahun-tahun lamanya akan dapat diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan dan saya ingin merujuk kepada data terkini sistem pertukaran guru. Setakat 19 September 2021 menunjukkan seramai 6,621 orang guru yang memohon masuk ke negeri tertentu. Dan seramai 7,499 orang guru memohon untuk keluar dari negeri tertentu. Apakah strategi KPM bagi memastikan penempatan 18,000 orang guru baru ini selari dengan permohonan pertukaran guru pada sesi semasa dan sekaligus dapat menyelesaikan masalah guru duka lara yang sedang merayu agar suara mereka turut diberi perhatian? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, perkara berkaitan pertukaran guru ini adalah satu perkara yang telah menjadi isu di peringkat kementerian di seluruh negara untuk satu tempoh yang panjang. Maka di peringkat kementerian kami sedang merangka satu perancangan untuk melihat bagaimanakah kita dapat melaksanakan pertukaran guru ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. InsyaAllah dalam tempoh terdekat kita akan keluarkan satu garis panduan baru SPI Surat Perkeliling Ikhtisas menjelaskan berkaitan pertukaran guru bagi menggantikan Surat Perkeliling Ikhtisas tahun 1975. Jadi insyaAllah kita susun balik, kita akan lihat balik pertukaran guru dan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kita akan ambil kira dalam kemasukan 18,000 yang baru ini kita akan jajarkan dengan pertukaran yang dipohon. Namun begitu, kita perlu pastikan bahawa sebarang pertukaran itu dibuat berdasarkan keperluan di setiap sekolah yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Soal. Ada yang lain? Saya bagi tuaran pula. Maaf kalau bahkan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk mendapatkan 18,000 guru-guru ini itu menyelesaikan masalah kekurangan guru di berbagai sekolah di seluruh negara. Adakah kerajaan, khususnya kementerian sedar bahawa apabila guru-guru yang dihantar ke sekolah yang berkenaan, guru yang dihantar itu adalah bukan guru yang mempunyai option yang telah dilatih untuk option tersebut. Adakah pihak kementerian sedar bahawa walaupun nanti guru-guru dihantar ini dia tidak menyelesaikan masalah? Oleh itu, adakah pihak kerajaan memikirkan supaya adanya penglibatan daripada guru-guru besar, pengetua-pengetua dan juga PPD dalam proses ini? Dan lain perkataan, adakah pihak kerajaan mau supaya adanya desentralisasi dari segi pengambilan guru-guru dan bukannya ditumpukan pada kementerian dan juga kepada pihak GP? Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan option mata pelajaran, ini merupakan salah satu perkara yang telah diteliti oleh pihak kementerian. Dan jika kita lihat, isu kekurangan guru ini berlaku kerana kita inginkan padanan satu option ke mata pelajaran tertentu. Sedangkan apabila kita lihat ke semua keseluruhan degree ataupun keseluruhan ijazah yang dilaksanakan oleh mereka ini, sebenarnya terdapat option-option yang boleh diklusterkan. Jadi saya ambil contoh reka bentuk dan teknologi sebagai contoh RBT. Jika sebelum ini guru yang mempunyai ijazah pendidikan dalam RBT mengajar RBT, itu menyebabkan bekalan untuk RBT itu terhad. Maka kita akan lihat bagaimanakah kita boleh mengambil guru-guru dalam kluster tersebut. Subjek-subjek lain yang berkaitan dengan RBT, setelah kita kaji satu persatu, kita akan padankan. Ini dapat memastikan bahawa isu option tadi kita dapat selesaikan. Dan yang kedua juga adalah isu berkaitan dengan option di sekolah. Ini juga kita tahu bahawa telah berlautan sekian lama di mana guru-guru mengajar option yang bukan option sewaktu mereka belajar di universiti dahulu. Untuk mengatasi perkara ini, kita sedang merangka satu panduan baru bagi membolehkan guru yang telah mengajar option tertentu walaupun bukan sama dengan option sewaktu mereka menyiapkan ijazah mereka terlebih dahulu, boleh diambil kira pengalaman mereka bagi membolehkan mereka menambah satu lagi option untuk membolehkan apabila berlakunya keperluan untuk option-option tertentu, kita mempunyai bekalan guru yang lebih ramai. Terima kasih. Satu soalan lagi. Satu soalan lagi, Datuk Speaker. Maaf. Yang Berhormat Lumut sedang tunggu. Maaf ya, tak ada masa dah. Yang Berhormat Lumut, Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta, soalan seterusnya. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya soalan nombor 8. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Lumut. Tuan Yang di-Pertua, seperti kita semua sedia maklum, pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian kini telah menjadi satu keperluan. Justru itu, KPT melalui JPT dengan kerjasama MQA dan Majlis Ketua-Ketua E-Pembelajaran IPTA Malaysia sedang menjalankan kajian kualiti pengajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19 di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Kajian ini mula dijalankan pada 15 November baru-baru ini dan kini berada di peringkat akhir. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor
yang mempengaruhi kualiti pembelajaran dalam talian, keberkesanan serta kesediaan pelajar, tenaga pengajar dan IPT untuk meneruskan pelaksanaan pembelajaran dalam talian. 4. Kategori responden yang utama adalah pelajar sendiri, tenaga pengajar, kaki tangan sokongan institusi serta governance IPT. Daripada perspektif pelajar, kajian ini memfokuskan kepada kesediaan dan penerimaan pelajar terhadap PDP dalam talian. Bagi maksud itu, kajian tersebut mengukur aspek tahap kesediaan pelajar menjalani pembelajaran kendiri, keberkesanan infrastruktur, komunikasi dalam talian, serta kawalan diri dan motivasi pelajar. Sebahagian daripada dapatan awal kajian menunjukkan bahawa 92.82% IPT di Malaysia mempunyai dengan izin Learning Management System ataupun LMS, dan daripada jumlah tersebut 62.2% IPT membangunkan LMS secara sendiri dan yang selebihnya pula menggunakan perkhidmatan daripada luar institusi. Berhubung kesan terhadap emosi pelajar, dapatan awal menunjukkan 78.4% pelajar tidak merasa tertekan dengan PDP dalam talian. Dapatan kajian ini akan digunakan oleh KPT untuk menghasilkan satu dengan izin white paper on the future of online learning in higher education, dan ia bakal membantu institusi menambah baik pelaksanaan dan kualiti pembelajaran dalam talian, dan ianya dijangka akan diterbitkan pada November 2021. Pada masa yang sama, Kementerian dengan kerjasama Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia juga telah menyiapkan satu kajian yang bertajuk Kesan COVID-19 terhadap Kebolehpasaran Graduan, di mana objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan COVID-19 terhadap kebolehpasaran graduan serta mencadangkan tindakan intervensi bagi menenangi isu ini. Skop kajian adalah termasuk menjalankan ramalan impak terhadap kesan pasaran untuk graduan sedia ada dan bakal graduan akibat pandemik dengan mewujudkan senario pasca COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Menteri atas penjelasan. Kita pun gembira ya. 70% rasa okey dengan pembelajaran online ni. Yang 22 tu mungkin dengan sedikit penguasaan mereka juga akan menjadi lebih selesa. Soalan saya mengandaikan dengan feedback awal ini bahawa sistem pendidikan online ini akan berjaya, ya, akan melahirkan graduan yang baik, akan membolehkan mereka mengisi keperluan pasaran. Soalan saya, apakah dengan keupayaan ini kementerian atau kerajaan akan bersedia untuk mengkaji semula sistem pendidikan universiti dengan menjadikan pendidikan online ini sebagai cara yang utama? Dalam ketika itu kita akan dapat mengurangkan kos dan akan dapat meramaikan lagi pengambilan pelajar-pelajar kerana sistem ini membolehkannya, dan oleh kerana kos pendidikan murah, lebih ramai orang yang berupaya untuk membiayai pendidikan mereka sendiri. Apakah ini akan dimasukkan ke dalam kertas putih yang bakal disediakan oleh kementerian? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lemut. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tadi. Saya tadi maklumkan di dalam jawapan kepada soalan asal mengatakan bahawa kesan COVID-19 ini bukan hanya kepada semua sektor, tetapi ianya juga termasuk kepada sektor pendidikan. Dan apabila kita membuat kajian, didapati bahawa 90.04% institusi bersedia untuk meneruskan PDP secara dalam talian. Mengenai cadangan Yang Berhormat Lumut tadi, KPT baru-baru ini telah mengumumkan mengenai pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua universiti awam. Walau bagaimanapun, kajian mendalam akan dijalankan untuk melihat semula struktur yuran keseluruhan pengajian berdasarkan kepada dapatan positif terhadap kualiti PDP dalam talian yang dijalankan. Dan PDP dalam talian ini diharapkan dapat memberi fleksibiliti terhadap pengambilan pelajar mengikut kesesuaian program. Dan sudah semestinya fleksibiliti ini akan menampakkan atau meningkatkan pengambilan pelajar tersebut.
dan dapatan kajian ini sudah semestinya seperti cadangan yang berhormat yang pada lumut tadi akan menjadi salah satu daripada input yang akan digunakan kepada kerangka ataupun kita merangka hala tuju pendidikan tinggi negara pasca pandemik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Akhir sekali Yang Berhormat Jempol. Maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Menurut Ketua Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA pada awal bulan lalu, lambakan graduan menganggur telah meningkat pada tahun 2020 iaitu 202,400 bersamaan dengan 44.4% berbanding dengan 2019 sebanyak 165,200 iaitu bersamaan 3.9%. Ini menunjukkan bahawa pengangguran dari segi siswa azhar ini meningkat. Jadi apakah kemungkinan besar mana peningkatan 2021 akibat kesajakatan ekonomi negara? Apakah langkah cadangan untuk menambah baik intervensi daripada kajian kesan COVID-19 terhadap kebulehpasaran graduan? Terima kasih. Terima kasih. Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Jempol. Kita juga maklum mengenai perkara yang Berhormat Jempol nyatakan tadi. Jadinya dalam hubungan ini ada beberapa cadangan intervensi jangka pendek yang telah dicadangkan dan juga ada juga antara cadangan-cadangan intervensi kita nak cadangkan ataupun yang telah dicadangkan adalah meningkatkan inisiatif dan program semasa untuk membantu graduan mencari pekerjaan dan memperkenalkan skim allowance pencari kerja nasional dengan memberi tumpuan kepada bantuan kepada graduan daripada keluarga B40 dan seterusnya kita juga bercadang ataupun antara cadangan intervensi adalah untuk meningkatkan promosi untuk melanjutkan pelajaran, memperkasakan program latihan industri serta memperkukuhkan dasar kerjasama industri dan juga pendidikan. Dan yang ketiganya meningkatkan gaji permulaan melalui pengenalan indeks upah nasional yang sudah semestinya akan dapat meningkatkan produktiviti sistem upah. Sementara itu bagi intervensi jangka panjang pula kita di pihak KPT juga ada cadangan untuk menubuhkan satu pusat pekerjaan nasional seperti mana terdapat di UK iaitu Job Centre Plus, dan kita juga di KPT juga bercadang untuk melaksanakan keputusan dasar yang lebih baik melalui analisa data yang dibekalkan oleh pengkalan data pasaran graduan dan pasaran tenaga kerja nasional. Terima kasih. Budi bicara 15 saat. 15 saat sekejap je. Soalan yang teramat penting. Maaf. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Menteri. Tuan Yang di-Pertua, mohon peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 8 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 21 September 2021. Ada yang menyokong? Saya sokong. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Lebih suara bersetuju maka usul disetujukan. Menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Nipta Agung. Ahli Yang Berhormat, kita cuba hendak habiskan 32 orang pembahas hari ini. Jadi seorang saya beri 12 minit. Saya harap tidak ada yang lebih masa kerana sesiapa yang lebih masa itu sebenarnya memakan masa rakan sejawat Yang Berhormat sendiri. Untuk memulakan, saya persilakan Yang Berhormat Kuala Krai diikuti Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Kuala Krai, 12 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberikan kesempatan kepada Kuala Krai untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, yang telah pun berkenan berangkat menyampaikan titah di istiadat pembukaan persidangan Parlimen Mesyuarat Pertama Penggal keempat Parlimen ke-14. Bersempena itu, suka saya buka ucapan ini dengan petikan kisah daripada ayat 18 dan 19 surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Mafhumnya, marahlah tentera angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Naml. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memejak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyadari. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Datuk Yang Dipertua, saya mulakan ucapan saya dengan sebuah kisah yang mengibrah sebagai mutiara pesan daripada surah An-Naml tentang bagaimana Raja Semut telah menasihati jelata rakyatnya supaya diam berlindung di sarang masing-masing agar tidak terpijak oleh tentera Nabi Sulaiman yang mungkin secara tidak sengaja akan menginjak semut-semut tersebut. Ternyata kisah ini mempedomankan renungan yang menginsafi bagaimana sebuah kerajaan yang baik akan sentiasa berusaha sedaya dan secakna mungkin tatkala menerima teguran daripada rakyatnya. Begitu juga di sebaliknya demi toleransi serta kesepakatan kolektif. Datuk Yang Dipertua, sebagai muara ucapan, sekalung penghargaan ditakzimkan buat mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin di atas jasa dan khidmat yang sangat cemerlang sepanjang menjadi Perdana Menteri yang ke-8 bagi Kuala Krai. Walaupun tempoh pemerintahan beliau agak singkat, namun kejayaan yang diraih terutamanya dalam ikhtiar memerangi COVID-19 amat signifikan. Sesungguhnya di kesempatan ini, Kuala Krai ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Saya yakin Yang Amat Bera akan menggembeling segenap pengalaman yang ada untuk memulihkan kembali watan tercinta ini daripada kesengsaraan pandemik COVID-19. Seterusnya merungkai buhul-buhul kemelut ekonomi yang terkesan dek wabak yang membuana. Datuk Yang Dipertua, saya juga diingatkan bahawa peranan utama Barisan Harapan menjadi perhatian saya. Komitmen serta kerja keras mereka secara berterusan tanpa mengenal penat lelah dan juga melewati sempadan waktu, begitu saya kagumi, khususnya dalam kawasan Parlimen saya Kuala Krai. Bak madah pepatah, belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang. Di Kuala Krai sendiri sebanyak 26 program outreach dengan izin outreach vaksinasi dalam tempoh 3 bulan telah dilaksanakan melalui kerjasama semua pihak, termasuklah diadakan pada hari cuti. Makanya dengan penuh kebanggaan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi sanjungan terima kasih kepada semua petugas, terutamanya petugas pejabat kesihatan daerah, Hospital Sultan Ismail Petra, polis, tentera, rela, bomba, penghulu, sukarelawan kreatif, Pusat Khidmat Adun, APM, MDKK, MDD, PPD, Kesda, KRT, Jabatan Amal, Amirah, MyWac, MRA dan lain-lain sukarelawan. Moga-mogalah khidmat bakti yang tercurah diganjar sebesar-besar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ketua pembangkang dalam Dewan yang mulia ini agak tersasar tanpa mendapat maklumat yang tepat dengan tanpa segan silu menyindir rakyat Kelantan sebagai antara negeri yang rendah peratusan penerima vaksin dikaitkan pula dengan negeri paling miskin. Lanjutan itu perlu saya tegaskan. Sebagai ketua pembangkang, wajarkah beliau menghembur sindiran yang sedemikian? Sepatutnya ketua pembangkang menyemak fakta dengan lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih baik jika maklumat yang dapati adalah benar, terutamanya selepas MOU dimeteraikan dengan pihak kerajaan. Saya yakin pencapaian vaksinasi Kelantan sudah hampir mencapai sasaran yang ditetapkan. Namun kerana 20% penerima tinggal di Lembah Kelang dan lain-lain negeri, Lembah Kelang misalnya yang telah melebihi 100% penerima vaksin. Untuk pengetahuan semua, semalam di Kelantan telah memulakan pemberian vaksin kepada pelajar berumur 16 dan juga 17 tahun. Di Kuala Krai sekitar 400 orang pelajar menerima suntikan semalam. Ini memberi makna mereka yang berumur 18 tahun ke atas telah hampir mencapai tahap vaksinasi yang menyeluruh. Datuk Yang Dipertua,
Pada 14 September baru-baru ini, soalan lisan saya kepada Kementerian Kerja Raya berkaitan Jalan Dabung ke Jelawang. Dalam jawapan bertulis, pihak kementerian menyatakan jalan tersebut adalah jalan negeri, iaitu D29, dan bukannya jalan persekutuan, yang mana D29 adalah jalan Jelawang ke Setong. Berakibat itu, saya telah menerima kecaman yang maha hebat di laman-laman sosial. Namun begitu, saya yakin hentaman netizen ini adalah kerana mereka sayangkan Kuala Krai dan tentunya kepada ahli parlimennya. Kata mereka, saya tidak cermat dalam mengemukakan soalan untuk pengetahuan pihak kementerian. Jalan Dabung ke Jelawang merupakan jalan persekutuan. Pengesahan telah dibuat dengan terteranya batu penanda jalan bernombor 66, iaitu Jalan Jeli Dabung Sungai Sam. Soalan saya secara spesifik, iaitu Jalan Dabung ke Jelawang, walaupun tidak menyebut nombor 66 atau secara tepatnya FT066A. Saya makan juga telah dibuat, iaitu projek pembaikan cerun oleh JKR Kuala Krai. Jalan ini yang baru saja disiapkan, iaitu pada 10 hari bulan Ogos tahun 2021. Bertolak daripada perkara yang termaksud, saya memohon Kementerian Kerja Raya membetulkan kekeliruan ini. Perkara yang utama yang lebih penting ialah memperbaiki segala kerosakan jalan tersebut dengan keadaan yang segera sebagai denda atas kekhilafan ini, demi keselamatan pengguna khasnya para penduduk Dabung, kerana kedudukan jalan yang beralun dan rosak sejak sekian lama. Datuk Yang di-Pertua, pengumuman kerajaan untuk membuka semula peluang perniagaan yang ditutup baru-baru ini menjadi khabar menyenangkan, terutamanya kepada peniaga-peniaga perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Namun kerana lama perniagaan mereka bungkam, kebanyakannya sudah kekeringan dan kehilangan modal untuk memulakan kembali perniagaan. Lebih parah, ada setengah daripada mereka terbeban sengsara oleh masalah-masalah hutang yang terus membelenggu, seperti untuk melunaskan bayaran sewa premis, gajian pekerja, bil-bil utiliti dan sebagainya. Seiringan itu, saya menyeru kepada kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan agar perkara ini diperhalusi dengan sebaiknya. Geran dan bantuan harus diberikan, malah dipermudahkan supaya mereka dapat memulakan kembali perniagaan mereka. Di kawasan saya sendiri, ramai peniaga terpaksa gulung tikar kerana isu yang berbakit ini. Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana di kawasan-kawasan lain, Kuala Krai juga mengalami gangguan rangkaian internet dan telefon yang amat teruk. Ini menyebabkan pembelajaran melalui PDPR tidak mencapai kualiti yang sepatutnya. Lebih 30 kawasan saya yang mengalami masalah utama. Kawasan-kawasan tersebut ialah antaranya Sungai Pas, Bukit Arang, Sungai Embak, Ulu Manah, Mial, Pasir Era, Batu Jung, Gilak, Bukit Cengal, Taman Serinal, Buyung, Bahagia, Mambung, Auduri, Dusunyo, Padang Sembilan, Lubuk Simpul, Bunuk Sais, Cucuh Puteri, Latarek, Masjid Pria, Sungai Tias, Bukit Pacat, Cabang Gemas, Sungai Cepar, Kerela, Jenal, Selopok Lung, Sungai Teku, Kandek, Biak, Mahligai, Serasa dan juga Pasir Berdengung. Rasmi orang Kelantan, kalau nama setiap kawasan ini disebut satu persatu, ianya bermakna sangat serius. Oleh itu, saya memohon Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertindak segera menangani permasalahan ini. Saya memohon agar program projek Jendela yang telah diluluskan dalam belanjawan tahun ini dilaksanakan dengan segera. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang berapakah jumlah menara baru dan juga menara yang dinaik taraf yang telah dilaksanakan di Kuala Krai. Bila ia akan dibina? Berapakah yang telah siap dibina? Adakah termasuk kawasan-kawasan ataupun kampung yang saya sebutkan tadi? Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Kelantan melalui pengumumannya pada Khamis 16 September yang lalu untuk membuka kembali masjid bagi solat Jumaat dan juga solat 5 waktu untuk jumlah 40 orang. Saya yakin sedikit masa lagi masjid akan dibuka sepenuhnya, insya-Allah. Bersama-sama kita berdoakan, dan apa yang penting, marilah sama-sama kita penuhkan masjid terlebih dahulu dengan salat 5 waktu, kerana bilangan 40 orang juga untuk melakukan salat 5 waktu. Jika ianya penuh, ini adalah perkembangan yang cukup membanggakan kita, alhamdulillah. Datuk Yang di-Pertua, saya sarankan semua pihak terus memberi perhatian dan serahkan keprihatinan kerajaan kepada komuniti OKU. Banyak inisiatif terbaru, banyak inisiatif baru telah diperkenalkan sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih pemerintahan negara. Justru hal-hal berikut disadangkan sebagai menyahut keprihatinan ke bawah duli tuanku dalam titah pembukaan baru-baru ini. Pertama, memperkenalkan bantuan bulanan atau one-off kepada penjaga OKU yang berpendapatan lebih daripada RM3,000. Untuk itu, had minima RM3,000 bagi pendapatan penjaga OKU terlantar wajar dinaikkan. Kita harus insaf, penjagaan OKU terlantar ini memakan kos yang bukan sedikit. Yang kedua,
memperkasakan individu OKU sesuai dengan saranan syariat. Lihat bagaimana penggiat OKU di Kelantan, mereka sangat aktif, bahkan amat berfungsi dalam masyarakat. Pihak kerajaan boleh memperkenalkan inisiatif sukarelawan OKU. Begitu juga inisiatif bertujuan mengenengahkan OKU yang cemerlang, mandiri dan hebat, ataupun orang kata bisa, wajar diperkenalkan oleh kerajaan. Seterusnya, usahakan program bagi merangsang masyarakat untuk lebih terbuka dan cakna kepada OKU. Tanpa usaha yang terancang, tidak mudah untuk masyarakat kita faham tentang OKU yang kini diwartakan dalam 7 kategori. Usaha pemerkasaan masyarakat ini harus diberi perhatian, memandangkan Malaysia menerima pakai unjuran antarabangsa iaitu 15% populasi terdiri daripada OKU. Dengan situasi semasa, terdapat 4.8 juta rakyat yang terdiri daripada OKU dalam unjuran ini. Seterusnya, mantapkan program perekonomian untuk OKU. Sememangnya banyak inisiatif yang diadakan oleh kerajaan untuk rakyat. Cuma wajar untuk kita sama-sama muhasabah sejauh mana inisiatif yang ada sesuai dan sampai kepada komuniti OKU. Suasana sebelum pandemik amat berbeza dengan suasana semasa. Yang terakhir dalam isu ini, bangunkan inisiatif membina saksiah dan kerohanian. Suasana semasa amat menuntun keutuhan jiwa dalam menempuh hidup sehari-hari. Pelbagai institusi kebajikan, badan-badan bukan kerajaan wajar digembeling agar menjadi rakan strategik bagi tujuan ini. Usahakan agar OKU dan rakyat kita dibimbing dengan ajaran Islam bagi yang beragama Islam dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, Datuk Yang Dipertua, ialah peranan media harus dipertingkatkan sepenuhnya bagi menangani serangan yang berterusan terutama di media sosial. Selain mengelirukan, ia juga menjadikan ketakutan yang tidak berasas kepada masyarakat, kepada sebahagian rakyat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia harus mempertingkatkan peranan media, sama ada media masa utama, media sosial ataupun media cetak. Penerangan dan maklumat, ya, penggulungan, Datuk. Penerangan dan maklumat yang tepat dan jelas juga harus sampai kepada masyarakat di bawah. Saya berkeyakinan tinggi Menteri sekarang ini dan pasukannya mampu menggalas tugas-tugas ini sebaiknya. Dengan demikian, saya ingin mencadangkan memperbanyakkan program ilmiah dan keagamaan seperti program Malaysia Berzikir yang dibuat oleh kerajaan baru-baru ini. Saya yakin program sebegini mampu memberi impak yang cukup besar dan mendidik masyarakat di bawah. Selain program khas, bacaan ayat suci Al-Quran, doa perlu sentiasa dimainkan di media-media utama seperti TV dan radio. Sebagai penutup, Datuk Yang Dipertua, sebelum Keluar Kerai mengundurkan diri, saya ingin sudahi dengan serangkap pantun sebagai menyahut seruan titah tuanku bertegur sapa di atas perahu. Ke Kemubu beramah mesra. Bersama kita berganding bahu, memacu usaha, memulihkan negara. Akhirnya dengan ini Keluar Kerai dengan penuh ta'zim menyokong dan menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Langkawi, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Batang Lupar, kemudian Yang Berhormat Pasir Gudang dan Yang Berhormat Baling. Dipersilakan Yang Berhormat Langkawi 15 minit. Minta on mic Yang Berhormat. Mulia Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam masa yang sama, saya juga ingin memberi teguran kepada pelakuan kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya ingin menyatakan bahawa walaupun pelantikan ini tidak melanggar apa-apa undang-undang, tetapi dianya tidak mengikut lunas-lunas demokrasi. Apa yang telah berlaku ialah orang yang ditolak oleh rakyat sekarang ini menjadi kerajaan, orang yang dipilih oleh rakyat sekarang ini menjadi pembangkang. Ini menidakkan amalan demokrasi yang sepatutnya rakyatlah yang akan memilih kerajaan dan bukan cara-cara lain diguna untuk menidakkan hak rakyat. Saya berharap cara ini tidak diamalkan di masa-masa hadapan. Untuk ini kita perlu mengadakan undang-undang yang melarang lompat-melompat. Namun demikian,
dia tidaklah semudah itu dengan hanya mengharamkan acara lompat-melompat ini. Kerana ada kalanya apabila diadakan pilihan raya, tidak ada satu pun parti yang memperolehi cukup bilang untuk mendiri kerajaan. Dalam keadaan yang sebegitu adalah ada keperluan parti-parti lain juga bersama dengan parti yang mendapat jumlah yang terbesar supaya bilangan wakil rakyat dalam kerajaan melebihi separuh daripada bilangan kursi dalam Dewan Rakyat. Perbuatan cantuman antara parti lain dengan parti yang terbesar tidaklah sesuatu yang boleh ditafsir sebagai melompat. Kalau dianya dilakukan dengan cara yang tersusun mengikut aturan-peraturan dan perlembagaan parti-parti berkenaan, iaitu keputusan naklah diambil semasa ada mesyuarat parti bahawa parti itu akan bersama dengan parti yang telah mendapat bilangan yang terbesar untuk mencukupi bilangan supaya mereka boleh dirikan kerajaan. Sebab itu kita tidak boleh semata-mata mengharamkan lompat-melompat, tapi sebaliknya menjelaskan waktu mana kita tafsirkan sesuatu itu sebagai melompat dan tidak dengan sewenang-wenangnya menuduh bahawa lompatan telah dilakukan. Juga kita dapati ada parti yang akan memecat ahli-ahlinya kerana sebab-sebab tertentu. Tetapi ini bukanlah acara lompat daripada satu parti ke parti yang lain. Sebab itu soal lompat-melompat antara parti ini perlu dikaji dengan mendalam supaya dia membolehkan Dewan ini bergerak dengan licin tanpa gangguan oleh perbuatan mana-mana pihak daripada ahli-ahli Dewan Rakyat ini. Tuan Yang di-Pertua, sekarang ini kita lihat satu amalan yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan. Kita dapati ramai daripada orang yang dilantik ke jawatan-jawatan tertentu yang juga tidak ada dalam perlembagaan, dan apabila dilantik diberi taraf menteri. Tidak ada kriteria yang ditentukan bagaimana taraf menteri ini diberikan kepada mana-mana jawatan. Tetapi yang kita tahu ialah apabila taraf menteri diberi, maka dianya akan mendapat segala kemudahan-kemudahan yang diberi kepada menteri. Ini adalah satu jenis sogokan juga, kerana dia tumpu bukan kepada tugas yang nak dilakukan, tetapi sebaliknya dia menumpu kepada upahan yang akan didapati oleh orang yang diberi taraf. Assalamualaikum, salam sejahtera saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen. Bagi anda yang baru saja bersama dengan kami, ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan usul titah diraja dan berdasarkan aturan urusan mesyuarat, perbahasan usul titah diraja dijangka berlangsung sehingga esok Selasa 21 September 2021. Baik, terdahulu sebelum sesi perbahasan usul titah diraja bermula, telah pun berlangsung waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebanyak 8 soalan telah pun dibangkitkan dan
dan dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Saya kongsikan antara intipati sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan dimaklumkan bahawa penyebaran berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 telah banyak berkurang berbanding pada peringkat awal program vaksinasi diperkenal. Buktinya, kesedaran masyarakat untuk menerima vaksin COVID-19 semakin meningkat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, kejayaan tersebut hasil pelaksanaan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kementeriannya. Antara program yang diwujudkan termasuklah kempen tak pasti, jangan kongsi dan juga klik dengan bijak. Selain mewujudkan portal sebenarnya.my yang telah pun mencatatkan peningkatan jumlah layaran sejak pandemik COVID-19 melanda. Dari 2020 hingga Julai 2021, portal tersebut telah pun menerima 186 juta layaran dengan 9.83 juta hits. Pasukan Respons Pantas pula telah membuat 479 penafian berita palsu sejak 2020 hingga kini. Sementara itu, Tan Sri Anwar Musa turut memaklumkan bahawa Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang meneliti keperluan untuk menguatkuasakan undang-undang sedia ada bagi mengekang penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 khususnya di media sosial. Undang-undang yang bakal diteliti termasuklah Seksyen 505 Kanun Keseksaan selain Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Beliau memberi jaminan bahawa penguatkuasaan undang-undang tersebut adalah adil dan tidak akan membezakan mana-mana individu berdasarkan status. Kementerian pada masa sama akan bekerjasama rapat bersama pihak penyedia perkhidmatan media sosial dalam usaha mengekang penyebaran berita palsu. Dewan turut dimaklumkan hari ini seramai 4,422 orang murid sekolah yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan telah pun kehilangan ibu bapa dan penjaga mereka akibat pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, daripada jumlah tersebut, seramai 154 kanak-kanak menjadi yatim piatu dan hilang tempat bergantung. Beberapa inisiatif telah pun dilaksanakan kementeriannya bagi menjaga kebajikan individu terlibat. Baik, Dewan juga dimaklumkan bahawa inisiatif Sawah Berskala Besar atau SBB merupakan antara pendekatan terbaru yang dilaksanakan kerajaan bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang melibatkan usaha sama pihak industri dan golongan pesawah bagi meningkatkan pengeluaran padi dan pendapatan pesawah. Juga antara tumpuan hari ini, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli merancang untuk meminda beberapa undang-undang berkaitan Akta Perhutanan dan Ordinan Hutan di Sabah dan Sarawak bagi mempertingkat pemantauan terhadap pencerobohan hutan simpan di negara ini. Baik, ada banyak lagi sebenarnya soalan yang telah pun dijawab oleh ahli-ahli parlimen dan kami akan bawakan intipati penuh. 8 soalan yang sudah pun dijawab menerusi berita RTM, khususnya berita parlimen yang akan bersiaran pada pukul 10.30 malam nanti. Pukul 1 tengah hari nanti, rakan setugas saya Ashraf Isa akan berlintas langsung dari parlimen untuk membawakan intipati persidangan Dewan Rakyat hari ini berkenaan dengan jawapan lisan yang sudah pun dijawab oleh Menteri dan Timbalan Menteri yang berkaitan. Saudara, Dewan Rakyat hari ini akan bersidang insya-Allah dijadual sehingga pukul 8 malam nanti. Anda boleh terus mengikuti persidangan Dewan Rakyat menerusi aplikasi RTM Klik dan klik pautan parlimen di sana untuk terus mengikutinya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah pukul 10 pagi langsung dari parlimen. Saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.